Assalamualaikum, salam perjuangan. Nama saya Ahyat Ishak dan saya adalah pengasas komuniti pejuang hartanah yang memperjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu. Saya sebenarnya seorang usahawan dan juga seorang pelabur hartanah. Sejarah hidup saya ni, masa saya belajar dari universiti dulu dah mula berniaga dengan family. 17 tahun yang dahulu semasa saya masih di universiti, dan lepas itu lebih kurang 4 tahun kemudian saya membeli hartanah saya yang pertama di Ceras. Siapa yang tahu Ceras? Pasti ramai yang tahu Ceras pada tahun 2003. Dan mungkin kisah hidup saya ni berbeza dengan orang lain, tapi sebenarnya kisah hidup saya lah yang melorongkan saya minat kepada hartanah, dan mungkin dalam erti kata lain dah terjebak dalam hartanah. Dan apa yang saya telah lalui masa saya kecil ni, mungkin Allah lah yang mengaturkan semua ni melalui ibu bapa saya. Sebenarnya masa saya kecil-kecil dulu, saya tidak datang daripada keluarga yang kaya, tetapi tidaklah datang dari keluarga yang miskin. Mungkin lebih kurang keluarga yang sederhana sahaja. Dan masa kecil-kecil dulu, saya masih ingat ayah saya dengan mak saya panggil mereka ni papa dengan mama. Mereka akan bawa kami 3 adik-beradik. Saya seorang je lelaki dalam family, ada 3 orang, seorang kakak dengan seorang adik perempuan. Dan masa itu hujung minggu, ayah dan mak akan bawa kami pergi ke tempat-tempat orang kaya, naik kereta pergi tempat-tempat orang kaya. Kat mana kat KL tu? Dekat Bangsa, dekat Bukit Damansara, dekat Jalan Tar. Dan saya ingat kat dalam kereta, mak dengan ayah saya akan kata, "Oh, tengok rumah tu, cantik. Oh, ni orang kaya." Dan saya ingat satu masa tu, ayah saya kata, "Ayat, tengok pagar rumah ni. Rumah tu rumah agam." Dikatakan rumah tu rupa-rupanya ada helikopter, cuba bayang. Dan saya ingat lagi ayah saya kata, "Ayat, tengok pagar rumah tu. Pagar tu saja lagi mahal daripada rumah kita." Dan cuba bayangkan, saya dilahirkan tidak pernah rasa tak cukup. Mak dengan ayah saya ni memang bersusah payah hantar kami kepada gifted program, kepada seminar, kepada program. Kami ni suka buku, beli buku. Mereka berikat perut untuk memberikan pendidikan kepada kami, tapi tak pernah rasa tak cukup. Tapi pada saat itu, masa ayah saya kata rumah itu, pagar dia saja dah lebih mahal daripada rumah kita, masa itu saya memang betul-betul terpahat dalam roh saya. Itu yang masa tu saya rasa itulah turning point dalam hidup saya yang masa saya ingat. Dan saya kata masa itu saya tidak kenal konsep duit, saya tak kenal konsep kaya, tapi masa itu saya kenal konsep memiliki rumah. Dan masa itu saya buat keputusan saya nak jadi hartawan. Saya tak tahu apa maksud tu sebenarnya, tapi saya nak jadi kaya macam orang-orang tu, dan saya nak memiliki rumah. Dan inilah yang saya nak kongsi dengan anda semua, para penonton kan. Kita ni, kalau kita tak wujudkan kesedaran yang betul kepada orang di sekeliling kita, orang yang kita sayangi, dan saya rasa mereka tidak mungkin akan suka kepada hartanah. Dan kesedaran tentang hartanah ni sebenarnya perlu bermula di rumah. Dan saya banyak cerita, sebagai contoh, kita tahu ada lagi satu kaum tu kan, sahabat saya ni berbangsa Cina. Dan beliau bagi tahu saya, bila saya dah kenal beliau pun pelabur hartanah bersama dengan saya. Beliau katakan, masa dia kecil-kecil dulu, memori terawal dia tentang atuk dia ialah atuk dia dudukkan semua cucu-cucu ni, dan atuk dia sekolahkan dia orang apa? Bila korang dah berniaga nanti, berniaga satu. Bila korang dah berniaga nanti, kena beli rumah dulu. Lepas dah beli rumah, dengar ni korang dah beli rumah, kena beli shop lot. Cuba bayangkan, itu atuk dia yang nasihatkan dia, cucu-cucu dia. Atuk saya ni berbeza. Atuk saya mungkin dia call mak saya, dia kata, bawalah balik cucu, ikan talapia pun dah besar, dah boleh boleh menjala, dah musim durian, dah musim manggis. Saya sangat sayang kepada atuk saya, tetapi bukanlah nak kata saya tak sayang kepada atuk saya kerana dia tak ajar saya pasal hartanah, tapi itulah berbezanya kesedaran yang telah dicetuskan oleh mungkin 2 keluarga yang berbeza. Kerana dalam orang yang berbangsa Cina, di meja makan tu saja diorang dah bercerita pasal hartanah. Dan apatah lagi kita orang Melayu, di meja makan kita tak cerita kot pasal hartanah, dan kita tidak lahir menyukai dan sedar. Kenapa sedar ni penting? Saya sangat-sangat fokus kepada kesedaran. Saya sangat-sangat stres dan pentingkan kesedaran. Kerana kan tuan-tuan dan puan, tanpa kesedaran
tanpa kesedaran tak mungkin kita dapat berubah daripada sekarang kepada kemudian, kepada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Kita ni kan orang Islam, ada konsep hijrah. Kalau kita tak sedar bahawa sebenarnya ada ilmu yang boleh memudahkan pemilikan hartanah. Ada ilmu yang boleh merendahkan risiko pemilikan hartanah. Kita kan kadang orang Melayu ni takut kepada pemilikan hartanah. Jadi kita sebenarnya kalau ada ilmu itu, kita tak perlu takut kepada pemilikan hartanah. Kalau kita sedar bahawa ada ilmu-ilmu itu dan ilmu ini boleh membebaskan kita daripada rasa takut, daripada rasa bimbang tentang pemilikan hartanah, sebenarnya kita boleh membantu orang Melayu memiliki hartanah. Itulah perjuangan saya dalam pejuang hartanah, kerana saya takut, saya bimbang apa? Saya bimbang. Kenapa penting sangat ni nak sedar pasal hartanah ni ayat? Saya bimbang satu ni. Kalaulah orang Melayu kita tidak sedar tentang kepentingan pemilikan hartanah, apa yang saya takut, apa yang saya khawatir, anak-anak, cucu-cucu kita orang Melayu boleh jadi gelandangan di tanah air sendiri. Dan tidak mustahil tuan-tuan dan puan, kita, anak-anak, cucu-cucu orang Melayu kita akan menyewa daripada bangsa lain, jangan cakap bangsa lain, daripada orang lain daripada luar negara yang menderu-deru datang ke Malaysia untuk membeli hartanah. Jadi itulah kebimbangan saya dan saya harap anda bersama dengan saya dalam perjuangan ini, dan insya-Allah saya banyak lagi tips yang saya nak share kepada anda semua. Jadi nantikan selepas ini. Okey, kembali lagi dalam program Positif dan Ayat nak sambung lagi. Okey, so sekarang ni kita dah sedar. Kita dah sembang pasal sedar. Sedar tu penting. Tapi kesedaran semata-mata tidak boleh membantu orang kita, orang Melayu ni memiliki hartanah. Jadi apa nak datang selepas sedar? So, apa yang penting ni, S juga. First S ni adalah sedar. S kedua ialah apa? Senjata yang paling power, iaitu senjata ilmu. Dan sebelum kita nak masuk ke gelanggang hartanah, sebelum kita nak menjadi hartawan, sebelum kita nak jadi pemilik hartanah, kita kena lengkapkan dan bekalkan diri kita dengan senjata yang paling power, iaitu senjata ilmu. Apakah ilmu yang kena ada? Ilmu yang kena ada ni sebenarnya banyak, tapi saya nak bagi beberapa contoh. Yang pertamanya yang penting ialah ilmu kewangan. Jangan jadi pelabur hartanah, pemilik hartanah kalau kewangan kita sendiri pun tak boleh disusun atur dengan baik. Itu nombor satu, ilmu kewangan. Kemudian kita nak tengok ilmu hartanah itu sendiri. Sebagai contoh, ilmu untuk pilih lokasi. Yang mana yang paling best? Ada juga orang cerita-cerita kan, tempat ni strategik, tempat ni tak bagus. Apa yang menjadikan tempat itu bagus atau tak bagus? Kita nak tengok pula ilmu tentang undang-undang hartanah, cukai hartanah, tentang pembiayaan pembelian itu sendiri. So, banyak ilmu-ilmu yang sangat-sangat penting yang kita kena bekalkan diri kita. Kerana kalau kita tak cukup ilmu, turun ke medan perang ni macam kita turun ke medan perang tanpa pegang senjata. Bahaya tu kan? Okey, so berbalik kepada ilmu kewangan. Saya nak bagi satu nasihat kepada orang penonton-penonton yang mungkin dah sedar tu, dia dah berkobar-kobar. Semangat tu dah ada. Saya dah jentik, saya dah cetuskan semangat tu, semangat dah ada, tapi sabar dulu. Saya nak anda lakukan sesuatu untuk saya. Anda kena buat persiapan sebelum membeli hartanah. Ayat, sebelum nak beli hartanah ni ada persiapan ke? Sebenarnya jawapannya ya. Macam kita ambil air semayang ni ada tertib, tak bolehlah basuh kaki terus, kena basuh muka dulu kan? Sama juga dalam hartanah, dia ada tertib dia. Tertib dia, kita kena bersedia. Apakah persediaan yang wajib? Saya tak nak anda beli hartanah kalau anda tak ada apa? Tak ada emergency fund atau satu tabung kecemasan. Kenapa? Kerana bila kita menanggung hartanah ni, cuba bayang kalau apa-apa jadi kepada diri kita, kepada pekerjaan kita, kepada bisnes kita. Saya tak nak anda memiliki hartanah, tapi hartanah itu pula akan menjadi beban kepada anda. Jadi persiapan anda ialah emergency fund ni, saya kata 9 bulan. Kenapa tu nanti mungkin saya kena kupas dengan lanjut. Tetapi ada juga orang yang kata 3 bulan cukup. Ada yang orang kata 6 bulan cukup. Tapi ayat kata kena 9 bulan. Okey, 9 bulan ni
emergency fund untuk menjaga kita dari segi apa-apa perbelanjaan kita sebulan. Okey, itu satu. Saya nak anda juga, saya tak nak kalau anda ada masalah apa? Masalah kredit kad. Masalah kredit kad ni semua kena kasih bersih dulu. Ini kerak-kerak, kudis-kudis nak kena betulkan. Kerana apa? Kredit kad ni charge dia kalau kita tak habis bayar, dia akan charge kita 18%. Tak ada pelaburan hartanah yang akan memulangkan anda satu pulangan 18%. So tak guna kalau anda masih ada macam kredit kad, debt dan hutang-hutang lain, kerak-kerak lain yang tak dapat ditanggung. Ada beberapa lagi perkara yang saya nak anda buat sebelum memiliki hartanah. Sebagai contoh ketiga ni, kalau anda ada masalah PTPTN. Siapa yang ada masalah PTPTN ni? Anda tahu tak? Sekadar anda nak pergi berjumpa dengan pegawai-pegawai kat PTPTN, kita boleh susun semula sebenarnya. Kita boleh susun semula pembayaran PTPTN itu. Dan kalau kita susun semula, hanya bayar RM50 kot sebulan. Kalau tak boleh nak settlekan RM50 sebulan, anda tahu anda belum bersedia untuk memiliki hartanah. Setuju tak? Setuju tak? Memang setuju. Kerana satu lagi hal. Kerana RM50 sebulan, sikris kita jadi rosak. Apa sikris ni? Kita sebenarnya di bank negara, mereka menyimpan semua rekod-rekod kita. Rekod-rekod kita ni sebenarnya sesiapa di Malaysia ni, kita boleh tengok rekod dia. Orang itu sajalah. Dia kena ada IC dengan tapak jari ni. Ni, jari ni. Kalau ada kedua-dua itu, anda boleh keluarkan satu kenyataan, satu report, laporan yang menunjukkan segala rekod-rekod kewangan anda. Kita nak rekod cantik. Kalau rekod kita tak cantik, susah nak dapat pembiayaan untuk beli hartanah. Dan satu perkara lagi saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum anda beli hartanah, jangan buat benda ni. Jangan jejaskan simpanan untuk bersara untuk beli hartanah. Saya tahu yang ini sensitif sikit. Tapi ini peribadi saya. Kerana bila saya sendiri melabur dalam hartanah, saya sendiri berniaga, kita pun kena ada simpanan untuk hari tua kita. Orang di Malaysia tak menabung cukup untuk hari tua mereka. Mereka nanti akan tua dan miskin. Apa yang paling teruk? Apa yang lebih teruk daripada miskin? Miskin dan tua. Kalau kita miskin dan muda, kita boleh lakukan sesuatu untuk itu. Tapi kalau kita miskin dan tua, sangat-sangat susah. So, jangan jejaskan simpanan untuk hari tua anda hanya kerana nak beli hartanah. Okey, so sekarang ni kita dah bersedia. Kita akan boleh mula untuk mengorak langkah macam mana strategi nak memilih hartanah. Saya nak nasihatkan anda yang minat tentang hartanah, anda kena jawab satu soalan. Soalan ini ialah, kenapa saya nak beli hartanah? Adakah untuk kegunaan sendiri atau untuk beli untuk pelaburan? Okey. Kalau saya nak beli untuk duduk sendiri, berbeza caranya, berbeza faktornya, berbeza ciri-cirinya daripada rumah yang saya nak beli untuk pelaburan. Jadi dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi strategi dan tips yang saya nak kongsikan dengan anda. Sekarang ni kita dah tahu sedar, kita dah tahu tentang senjata ilmu. Sekarang ni kita nak tengok apa pula strategi terus, nak membeli untuk duduk sendiri atau nak membeli untuk pelaburan. Dan nantikan dalam segmen seterusnya. Okey, terima kasih kerana terus setia bersama saya Ahir Ishak di program Positif dengan tajuk kita apa? Kumpul Harta. Sekarang ni kita dah sedar, kita pun dah cerita tentang apa ilmu-ilmu yang penting dan saya akhiri tadi segmen yang terakhir tadi mengenai apa? Apakah tujuan kita nak beli? Adakah untuk membeli untuk duduk sendiri atau untuk pelaburan? Jadi kat sinilah yang saya nak cerita tentang strategi pemilikan hartanah. Yang paling penting dalam strategi pemilikan hartanah ini, kita mesti ada satu perkataan yang bermula dengan huruf M. Apakah perkataan itu? Master plan. Dan master plan hartanah ni sangat penting bagi saya. Tak ramai orang cerita pasal master plan ni. Kerana kalau kita nak mencapai satu destinasi, kita mesti ada master plan. Kita kena tahu di mana kita sekarang dan di mana destinasi kita yang akan sampai. Jadi bila kita dah tahu master plan kita,
kalau kita tak tahu di mana kita mula, bagaimana kita nak mencapai destinasi? Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tak tahu destinasi kita dalam pelaburan hartanah, pemilikan hartanah ini, bagaimana kita nak sampai satu destinasi yang kita tak kenal? Ya, itu master plan yang sangat penting. Dalam master plan ni, tuan-tuan dan puan, ada satu perkara yang sangat penting juga. Semua ni yang penting-penting je saya cerita. Yang paling penting ni ada satu elemen yang tak mungkin boleh dijual beli, yang tak mungkin boleh diwarisi, iaitu elemen masa. Kalau kita bertindak lebih awal, lebih banyak peluang, lebih banyak ruang untuk kita bergerak dalam gelanggang hartanah ini. Jadi saya nak bercakap, saya nak betul-betul sampai ke hati penonton-penonton, terutamanya yang belia. Anda, kita ada satu kuasa yang sangat ajaib. Kalau kita terlepas masa ini, kita akan terlepas kuasa ajaib ini, iaitu kuasa masa. Lebih awal kita bertindak, lebih banyak ruang dan peluang. Dan apa yang saya lihat sekarang, tuan-tuan dan puan, memang ramai orang kata banyak masalah, banyak cabaran dalam pasaran hartanah. Ada juga yang bercakap positif, ada yang juga bercakap negatif tentang hartanah. Tapi saya nak anda bercakap positif. Kita kan dalam program positif kan? Dan saya nak anda faham, sebenarnya zaman sekarang inilah, yang kita hidup sekarang ini adalah zaman yang paling awesome, yang paling banyak peluang. Sebagai contoh, MRT baru nak siap, MRT kedua baru nak siap, LRT ketiga akan siap di sebelah barat Kuala Lumpur, dan banyak mega projek di seluruh Malaysia sedang dibina. Dan cuba bayang, kita nak beli selepas ke sebelum mega projek ini telah siap? Sudah tentu kita nak beli sebelum, kerana apa yang kita lihat sebelum ini dalam sejarah pasaran hartanah, lepas mega projek ni dah siap, harga hartanah kadang-kadang sampai double, sampai maknanya naik sekali ganda 100%. Dan ini adalah peluang seumur hidup kita. Saya tak nak anda lepaskan peluang ini, kerana apa yang saya lihat sebagai contoh di jajaran MRT 1, apa yang kita lihat sebelum bina dengan selepas bina hanya 5 tahun je kot. Dan apa yang kita lihat, harga telah naik double, naik 100%. Kalau kita nak tunggu pula MRT 2 siap 2022, nak bertindak sekarang ke, atau nak bertindak bila MRT 2 ni dah siap? Tak banyak peluang lagi yang besar-besar ni yang akan berlaku dalam seumur hidup kita. Dan apa yang saya lihat, sekaranglah peluang yang seumur hidup ini akan berlaku. Tapi sudah tentu pelaburan hartanah, pemilikan hartanah ni banyak jerat dan perangkap. Itu sebabnya saya mulakan perkongsian saya kali ini dengan berkongsi dengan kesedaran. Berkongsi tentang apa? Tentang ilmu. Kalau kita ada cukup ilmu, kita tak payah nak risau. Kalau kita cukup ilmu, kita boleh dindingkan diri kita daripada jerat dan perangkap ini. Okey, itu satu contoh saja, infrastruktur. Tapi sebenarnya banyak contoh lain bagaimana kita boleh mencari lokasi-lokasi strategik. Sebenarnya ada 10 booster hartanah. Salah satu daripada 10 itu adalah infrastruktur. Ada banyak lagi. Sebagai contoh, industri. Kita cari tempat-tempat yang ada industri, pasti ada pemilikan, pasti ada permintaan untuk hartanah di situ. Peluang untuk pemilikan kat situ. Ada lagi sebagai contoh, booster seperti institusi pengajian, seperti tourism, seperti tempat-tempat macam hospital dan medical centers. Jadi kalau kita nak mencari hartanah untuk duduk sendiri atau untuk pelaburan, kita boleh menggunakan booster-booster hartanah seperti ini untuk zoom dan mencari peluang pelaburan yang terbaik. Saya nak anda juga tahu, ya, kadang-kadang kan bila kita cerita tentang pemilikan hartanah ini, kita jangan langsung berfikir negatif tentang pemilikan hartanah. Saya nak anda betul-betul bertindak, dan bertindak ni tak boleh bertindak secara berani sahaja. Bertindak ni mesti bertindak dengan bijak dan berani, dan insya-Allah kita akan memiliki hartanah di tanah air sendiri. So, yang terakhir, tuan-tuan dan puan, kita ni kan, pemilikan hartanah ni adalah satu perkara yang luar biasa. Setuju tak? Dia perkara yang luar biasa. Bukan senang-senang kita nak memiliki hartanah. Dan kalau kita nak hasil yang luar biasa, kita mesti berani bertindak luar biasa, kena jadi insan luar biasa yang bertindak luar biasa,
yang layak mendapat hasil yang luar biasa. Jangan fokus kepada memiliki harta ini. Fokus kepada jadi insan yang luar biasa. Fokus kepada bertindak luar biasa, dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat memiliki hasil yang luar biasa. So saya nak mendoakan anda kejayaan dalam memiliki hartanah di tanah air sendiri. Ini adalah satu perjuangan yang saya nak mengajak anda bersama saya. Kalau kita tak perjuangkan, siapa lagi yang nak memperjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu di tanah air sendiri. Jadi saya mendoakan anda menjadi insan-insan luar biasa yang bertindak luar biasa untuk mendapat hasil yang luar biasa. Jadi dengan itu, akhirlah sudah program positif dengan tajuk Kumpul Harta bersama saya, Ahyat Ishak. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Kalau aku kaya, kalau aku kaya, aku nak gaya hidup aku berubah. Alangkah indah kalau dah tak susah. Jadi pemilik bukan sewa rumah. Makan tak habis, minum tak sudah. Bil api air semua bayar awal. Tulis cek selama tak risau batal. Masuk dalam bank semua melopong. Dalam akaun ada banyak kosong, 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 kosong. Dan kalau aku mampu, jangan pening kepala, aku betulkan semua lubang atas jalan raya. Hati aku, kamu tak perlu risau, aku beli semua pokok jadi bumi kekal. Kalau aku kaya, hari-hari hari raya, bil-bil jiran keluarga, aku belanja selama. Kalau aku kaya, aku beli segalanya, bungkuskan semua, hadiahkan pada